أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin hadirin pendengar yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita selaku hamba Allah Ta'ala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kita menjauhi segala larangan Allah dengan kita mempelajari ilmu agama, sama ada di masjid, kita mendengar khutbah, kita mempelajari pengajaran di setiap sudut masjid yang berada di tempat kita ni. Tidak lain tidak bukan manusia ni, tidak dinamakan manusia oleh kerana manusia ni kalau di dalam bahasa Arab, satu kalimah membawa erti kata insan suka terlupa. Manusia ni dalam bahasa Melayu ni dia kiyah daripada bahasa Arab dah. Arab-Arab ni dia insan dah. Insan ni manusia. Asal kalimah tu nasia. Nasia ni adalah kalimah Arab, di dalam bahasa Melayu dia panggil suka terlupa, berakhir terlupa. Jadi kita selaku hamba Allah Ta'ala ni kena sering kali mendengar, mempelajari, mendengar Al-Quranul Karim, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita terikat dengan Allah Ta'ala dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia mana kalau tak khabar kata asal dia tu berakhir terlupa, selera perjalanan dia. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilma mimman yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfahu yawmal qiyamah, ya'ni rihaha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran dia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dua karakter hadis dan satu ayat Quran. Pada malam ini insya-Allah kita selaku hamba Allah Ta'ala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mari nak kenal hati kita. Manusia suka terlupa. Hati ni adalah satu enjin dalam ciwit kita ni, hok dok berihan tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita. Kalau punah hati kita ni, punah habis segala anggota tubuh badan. Comel hati kita, comel belakang anggota tubuh badan kita. Jadi kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, malam ni kita mari nak tekebat hati kita, nak kenal hati kita. Balah mana kita nak mengenali kalimah al-ikhlas lillahi ta'ala. Manusia sekiranya dia tak faham kalimah ikhlas, dia akan menjadi gulungan yang rugi di depan Allah Ta'ala. Manusia kalau dia kenal kalimah ikhlas, bulat 100%, 100% lillah kerana Allah Ta'ala, dia akan menjadi manusia yang laba, sama ada di dunia dan juga di akhirat kelak.
Balah mana kita nak memahami al-ikhlas? Nah, hati ni dia penting. Kalau sekiranya kita tak boleh nak cap, nak pergi hati kita ni jadi comel, dah rugi kehidupan kita. Dalilnya, dah kita orang ngaji ni dia kena faham dalil. Dah dia kena kata ceruh dalam jalannya kita. Dah kalau tunjuk jalan pasal tak ada pelita ni, dia rasa tak sedap, rasa tak suka nak pergi. Dah tabiat manusia ni, fitrah manusia ni dia suka benda yang dia mancai. Dia tahu kata jalan ni, dia yakin kata siapa tempat dia nak pergi. Baru dia yakin bawa kereta ke, bawa motor ke. Kalau jalan dia mancai, lepas tu ada pelita, dia akan pergi siapa di tempat hak dia nak pergi. Tapi kadang-kadang kalau dia nak pergi di tempat hak dia nak pergi, tapi jalan gelap, tak ada pelita, tak tahu kata cabai masuk kanan ke kiri, membawa kepada dia berasa kata ragu-ragu. Seperti juga dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu ni, kalau kita tak yakin, kita berhenti dulu Ustaz. Kita tengok, kita perhati, kita dengar. Jadi jelas, yakin 100%, insya-Allah kita tawakal, kita maju ke hadapan. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita nak kecek buku hati. Berapa ramai manusia yang anggota tubuh badan dia setiap hari dia guna pemberian nikmat Allah Ta'ala, tapi dia tak pandai guna hati dia. Saya duk bosannya manusia ni, dia tak boleh nak pegang hati dia akan menjadi manusia yang rugi. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim menggambarkan kita selaku hamba Allah Ta'ala umat Nabi SAW, dan nak kita jadi manusia yang labuk, dan Nabi royak kepada sahabat dia, siapa kepada umat dia akhir zaman. Satu kisah cerita nak menggambarkan kita untuk nak kenal hati yang ikhlas. Balah mana? Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ada 3 golongan manusia yang Nabi royak kepada sahabat dia di dalam hadis, disebut diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. 3 golongan pemuda. Satu ketika dia berjalan nak pergi di satu tempat, Allah Ta'ala uji dia dengan ribut. Kalau tempat kita kan, biar ribut kan, kena nusuk ke bawah salah bawah basah kau nak berlindung daripada hujan. Kalau di negeri Arab, dia banyak gua. Gua batu ni banyak benar di negeri Arab. Apabila nak berlindung daripada ribut ataupun taufan, dia masuk dalam gua. Kalau ke atas tu, ada lah gua hak pasal 13 hari hak lekat hari tu terjala tu. Di negeri Arab ni apabila dia nak berlindung daripada ribut, dia nusuk di dalam gua. 3 pemuda apabila dia lari masuk di dalam gua, Allah Ta'ala uji ambil batu tutup pintu gua. Orang ni dia duduk dalam gua jauh daripada kampung halaman rumah orang. Duk pakak memanggil, duk pakak misah, nak buat balah mana kita ni boleh keluar daripada gua. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Cuba kita gambar tengok satu hadis yang mengajar para sahabat dan juga umat akhir zaman, khususnya umat sallallahu alaihi wasallam, nak faham kata hati kita ni balah mana dengan Tuhan. Cuba kita tengok 3 golongan manusia. Apabila Allah Ta'ala uji dia di dalam gua, dia pakat duk beceh buat dia, kita ni nak pisah lagu mana nak tubik. Kita dia duk dalam kan, berasa nak tubik lalu. Dalam tak ada dengan air, makan ni pun kurang. Kalau kacau tak misah kat mati kita lagu gua ni. Pakat duk misah dia buat 3 orang. Kacau kuih gitu, kuih gini, tak boleh nak buka pintu ataupun batu yang tertutup di pintu gua. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. 3 golongan manusia yang diuji di dalam gua, dia beceh buat dia kata gining lah. Dalam hal semacam gining ni kita tak ada dah. Selain daripada Allah Ta'ala ni, tak ada dah orang boleh nak tolong kita. Cuba kita mikir tengok. Fak kita 3 orang, mula dia orang mula-mula. Cuba memikir molek kata sebelum daripada mung diuji di dalam gua ni, adakah mung pernah buat satu amalan yang ikhlas lillah kerana Allah Ta'ala? Adakah mung biasa buat satu kebaikan yang mung ni bukan untuk orang puji, mung riya ke gapo takabur, tak ada. Kecuali mung dengan Tuhan yang tahu. Cuba mung minta tolong dengan Tuhan kata, mintalah kalau amalan ni amalan ikhlas, buka pintu gua. Apabila seorang yang pertama daripada 3 orang pemuda saat ni, akik tangi. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba dia, Allah Ta'ala sebut di dalam Quran kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Yakinlah kita bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa membuka, menerima segala permintaan hamba dia. Dalilnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala nak beri kalau kita minta gapo, tapi dengan satu syarat. Dan syarat balas mana? Cuba kita tengok kisah 3 pemuda saat ni. Dia akik tangan berdoa dengan Allah Ta'ala, kata, "Hei Allah Ta'ala, aku ni hamba-Mu ni teruji di dalam gua ni. Dah kalau tak boleh tubik di gua ni, mati hamba ni. Air pun tak ada, makanan pun tak ada. Pan awak balas mana Allah Ta'ala aku nak tubik ni? Kalau gitu aku nak minta, nak minta wi mung kena tengok amalan aku buat sebelum daripada aku diuji di dalam gua. Ketika aku duduk di luar sebelum daripada Mu nak ujiku, ya Allah, aku pernah memberi makan, jaga makan minum kedua orang tua aku. Birru walidain, membuat kebaikan kepada kedua ibu bapa. Aku orang sedagang nego susu kambing. Mak pak aku ni wahi makan susu kambing. Setiap kali aku kembali ke rumah, aku tidak mendahului susu kambing kepada anak isteri aku, kecuali aku memberi minum kepada kedua ibu bapa aku dulu. Pada satu hari, aku kembali di rumah, kedua ibu bapa aku tidur di atas katil. Keedah budak ni kalau kita pok kelik pak bibik jabir ni minta lalu dah. Habis we kawe dulu. Awak nak minum ni. We duk tidur tu tak tahu nak bangun bila. Mari bini pula we kanak dulu. Ambil hak esok tak apa we kepada kedua ibu bapa demo tu. Tapi seorang lelaki yang diuji di dalam gua, dia kata aku tidak akan mendahului anak ataupun isteri kecuali nak wi makan kepada mak pak dia dulu. Pas bini kata pas nak wi makan ke mana duduk tidur, belah aku nak tunggu. Diri di depan ujung kepala kedua ibu bapa dia. Tunggu sampai ke anak dan isteri tertidur, pak dia bangun, dia wi minum kepada kedua ibu bapa dia dulu. Selepas sisa daripada kedua ibu bapa baru wi minum kepada anak. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Cuba kita cari di zaman kita. Dan adakah manusia semacam ni masih ada? Kalau tak ada, tak boleh kerana kita menjadi seperti orang yang diuji di dalam gua membuat baik jasa budi baik kepada kedua ibu bapa, iaitu birru walidain. Di dalam Quran mengajar kita selepas daripada Allah Ta'ala dengan Nabi, wa ulil amri minkum, kedua ibu bapa menjadi ke atas saya bagi kita. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, seorang lelaki dengan ikhlas dia jaga berbakti kepada kedua ibu bapa dia, minta tolong dengan Allah Ta'ala, sekiranya amalan ni ya Allah, aku ikhlas kepadamu, membukalah pintu gua aku nak tubik ni ya Allah. Dengan ikhlasnya amalan seorang hamba, bukan nak menunjuk bagi orang lain, Allah Ta'ala buka sikit pintu gua. Iaitu amalan birru walidain, buat berbakti kebaikan kepada kedua ibu bapa. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, amalan ni dia sakut dengan hati. Sekiranya kita buat satu perkara tapi hati kita ni tidak berkenan, tidak tahu, tidak sakut dengan benda tu, bermakna kata kita tidak ikhlas dengan barang tu. Sebab itu seorang hamba yang ikhlas berbuat baik kepada orang tua dia, di atas dunia boleh nak tolong dengan Allah Ta'ala, buka pintu gua. Daripada diuji, Allah Ta'ala terima amalan dia, terima doa dia, buka sikit pintu gua. Duk misah nak tubik, tak boleh tubik lagi. Giliran orang yang kedua pula, kahwin ni sudah dah. Minta dah dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima dah doa kahwin ni. Tapi nak tubik tak boleh lagi ni. Orang yang kedua pula, dah mikir tengok amalan gapo mu biasa buat. Bapak kita ni cuba fikir tengok amalan gapo hak kita buat orang tak tahu. Kita dengan Tuhan tahu. Lepas kita sipir amalan tu, sipir ketika mana? Ketika Allah Ta'ala uji kita. Bangun sembahyang malam, minta dengan Allah Ta'ala. Amalan ikhlas. Dalil ada dah kisah menjadi pengalaman bagi kita, boleh kita nak minta dengan Tuhan. Sebab tu orang yang kedua bangun berdoa dengan Allah Ta'ala, akik dua tapak tangan, ya Allah, hamba ni masa sebelum diuji di dalam gua ni, hamba jadi nai toke, panggil orang hijau mari buat kebun di rumah hamba. Pada satu ketika hamba pergi cari orang hijau boleh 10 orang. Buat kebun sudah,
Bo nak bayar gaji, dah bayar orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang ngelah yang ke-10 tak ada. Tanya 2 3 4 orang kata mana yang ke-10. Dah, buat demo buat kerja 10 orang. Paduk mana seorang lagi nak bayar gaji ni? Dah demo pakat tak tahu belaka. Tak nampak. Saat ni ada 2 kerja, mana sudah kerja dia pergi. Dah tak ada terima gaji. Kalau kita jadi naik, mujur dah. Orang tak ambil gaji. Dah, pakai tabarak gitu. Bah duit masuk poket kita. Tapi seorang hamba Allah Ta'ala yang diuji di dalam gua, duk mikir kata, ni harta seorang pekerja yang sudah buat tugas dia. Walau macam mana pun, duit ni hak dia. Jadi seorang hamba Allah Ta'ala saat ni ambil duit dia, pergi beli kambing, pergi beli lembu, pergi beli unta, we jadi biuk. Daripada duit saat ni, we jadi harta pertenak ke. Dah, lama mari dekat dengan 10 tahun, hanya mikir we orang kerja saat ni. Dah orang kita ni dia tak ada pitih yang mikir. Duk mana atik duit gagal dah kat atas biar umum. Tak ada. Dah, duk mikir kata sayang kita biasa beretai ke dak Dah, kalau biasa beretai tu cari minta utai kahwin. Dia golek orang tak ada duit balah tu. Seorang pekerja saat ni apabila dia tak ada pitih, dia mikir kata aku pernah buat kerja di satu tempat. Jadi aku kena pergi cari dia. Kok mana pun kena minta. Dah pergi dia, pergi cari nai saat ni. Nah, kalau kita kak, dia mau wisale kata kena ada hamba ni. Nah, hari tu dia buat kerja tapi tak ingat nak ambil duit gaji. Tak kena dah. 10 tahun mari dah. Piyo tahun. Ya, tapi seorang lelaki yang ikhlas, jaga amanah. Iaitu as-sidqu wal amanah. Kena faham kata amalan as-sidqu wal amanah. Susah nak cari di tempat kita. Seperti siapa? Seperti pemuda yang diuji di dalam gua. Datang seorang lelaki, minta duit gaji ya 10 tahun dulu. Tak ada tanya kata apa tak ambil. Tak ada tanya. Mujur dia mau mari. Kalau nak duit gaji hak dulu mari. Hari tunjuk di satu wadi, di satu ladang dengan harta pertenak ke binatang lembu, kambing, dah huta banyak di dalam ladang dia. Dia kata itulah hartamu daripada duit gaji yang mu tak terima. Kalau mu nak ambil habislah awak kelik. Ning seorang lelaki yang diuji di dalam gua dengan amalan as-sidqu wal amanah. Dah Allah Ta'ala menerima permintaan dia kesok petu gua dan juga amalan yang ikhlas, jaga amanah duit orang. Dah walaupun dia mau tinggal gitu ambil buat beli ibu binatang dan bui semua, tak ada lekat seko. Dah kepada tuan dia Allah Ta'ala terima amalan dia. Dah kesok sikit pitu gua. Duk pisah nak tubik tak boleh tubik lagi. Nah, kalau gitu giliran orang yang ketiga. Giliran orang yang pertama, orang yang menjaga kedua ibu bapa dia, berbakti kepada kedua ibu bapa dia, buat baik kepada kedua ibu bapa dia. Orang yang kedua, orang as-sidqu wal amanah, menjaga amanah harta orang. Dah siapa piye, tua dia tutup, bui. Cuba kita cari di zaman kita lah ni. Dah duk bala masalah harta pusaka ni tak cakap habis. Dah benar sikit banyak pun kadang-kadang sejekar pun nak situ. Tapi seorang lelaki yang diuji di dalam gua dengan amalan ikhlas dan jaga amanah, diterima amalan dia dan juga dibuka pintu gua. Jadi giliran orang yang ketiga, akid 12 tangan, berdoa dengan Allah Ta'ala nak kesok lagi boleh tubik belakang 3 orang. Dia kata, "Hei ya Allah, sebelum daripada aku diuji ya Allah, aku ni orang kaya, nah ada duit, pitih belana, dah mewah lah makna kata. Daripada aku muda ni, aku kenal seorang perempuan, dah sepupu dia. Hamba ni berkenal sungguh kau retina ni, tak ada arah sungguh. Tidur tengah malam ni mengigar sokmo. Nah, hamba ni duk wampan sokmo. Wak plan sokmo. Nak wak balah mana we boleh retina ni. Kok mana-mana jahat ko, molek ko, hamba nak kepada retina ni. Retina jangan hidung macam putih. Dia tak kenal apa. Nah. Jadi duk mikir ke retina seorang ni. Satu ketika retina ni berhajat kepada duit piti. Nah, berhajat. Di rumah dia tak ada duit nak beli makan ni. Duk mikir orang tua dia kata gini, pergi berhutang lah dengan sepupumu orang kaya. Dah, seorang lelaki yang diuji di dalam gua saat ni. Mungkin minta berhutang lah dengan dia. Dah, semoga dia boleh tolong kita. Pergi seorang perempuan, orang lelaki hok duk gila dia saat ni. Dah, pergi siapa di pintu rumah kejut. Dah, orang lelaki saat ni duk gila lama mana dah.
Dah bawa mari pergi tu rumah, mari kita bicara dalam bilik Sorang sama sorang sini. Dah lama dah dalam hati ni duk nak gomo cekak dah. Dah bawa molek dah mari depan pintu ni ajak bicara dalam bilik lalu. Dah mari ada hajat gapo ni? Saya ni mari nak berteh pitih kata hak tino. Dah jawab lelaki saat ni kata, boleh nak berapa hamba wi belaka. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya sadari ataupun perempuan ataupun orang tino saat ni kena seruh tubuh badan dia kepada hamba. Dah kepada orang lelaki tu saat ni. Makna kata nak berzina, dah nak banyak mana hamba tak kisah, nak wi belaka, ikut demo nak. Tapi syarat hamba nak tubuh demo. Dah kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Tarkul maksiyah, satu perkara yang membawa kepada kelazatan syahwat. Payah orang kita nak tinggal. Dah kita duk wampai lama mana dah. Berapa belas tahun, berapa puluh tahun mari dah duk gila kau retina ni. Dah duk pisah kat tu tak boleh, pisah kat ni tak boleh. Ni orang mari duk depan mata. Dah lepas tu wi taware, ambil duit, tak kira beretel tak apa. Syarat dia mau tidur dengan kita. Nah, orang retina saat ni pun habis cekak dah mikir kalau tak buat balas ni tak ada duit nak makan ni. Dah belalah kira kata sekali ni. Dah kok mana pun nak duit pitih ni serah tubuh kita ke orang atas. Dah siap sedia gapo, dah orang nak berzina lagu mana. Dah apabila gak orang jatuh mari duduk terkeki atas dia, orang tina saat ni kata ittaqullah. Suruh takut tu Dan ni seorang perempuan yang salihah, yang menjaga daripada benda maksiat berzina. Dah royak kepada seorang lelaki hok duk gila dia nak bertai duit saat ni. Suruh takut tu Dah perkara hok munak ni hak sungguhnya boleh jadi halal. Nah, benda berzina ni sebelum daripada diijab kubur. Nah, apabila nikah kahwin halal. Tapi jangan gaduh. Dah takut tu Kalau nak buat jadi halal, buat jadi kena cara. Dah seorang lelaki bila suruh takut tu ni, beradu dia, berhenti. Dah, tak sah dah kau retina saat ni. Walaupun lama mana dah duk berkenal dengan retina ni, tapi dengan sebab retina suruh takut tu suruh buat jadi barang halal, tinggal dia, iaitu tarkul maksiyah, tinggal daripada berzina. Ya Allah, sekiranya takut hamba ni, takut sungguh kepadamu ya Allah, daripada hamba nak berzina, hamba tinggal, daripada duit pitih hamba nak buat free, mu terimalah amal aku kalau sekiranya amal aku ni amal ikhlas. Allah Ta'ala terima kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Seorang hamba yang tinggal daripada perbuatan zina, ikhlas je lillah kerana Allah Ta'ala, kerana takut Tuhan, Allah Ta'ala terima doa dia dan buka pintu gua. Selamat daripada ujian ketiga-tiga orang golongan manusia pakat boleh tubik belaka. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Di atas dunia Allah Ta'ala lepas mereka daripada ujian. Apatah lagi di akhirat. Dan akhirat tak kena kecek. Dan syurga Allah Ta'ala pasti kepada orang yang ikhlas. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sama-sama kita memuhasabah diri, kita cek tengok apa amalan yang kita dengan Allah Ta'ala yang tahu. Dah kadang-kadang manusia ni satu-satu benda buat ni kadang-kadang heboh, turun dalam IG, turun dalam Facebook, turun dalam line. Bukan kata nak menetebat ni. Cuma nak ayat kata mana kata amalan yang kita susuk kata. Kalau engkau kita tak ada nafi. Engkau besar-besar kita bakal tolong membina, bakal duk curi orang kenal belaka tak apa. Kalau hak pribadi Allah Ta'ala ajar kita selaku manusia, we kata tangan kanan bui, tangan kiri tak tahu. Sirra wa alaniyah, Allah Ta'ala mendahului kalimah senyap-senyap daripada kalimah nak we heboh we orang tahu belaka. Dan nak buat gapo satu perkara lailau wa nahara. Ayat sedekah yang Allah Ta'ala beri misal di dalam Quran dia, we jadi malam dulu baru sia. Kalau kita faham malam dengan sia ni, malam ni we jadi senyap-senyap, gelak-gelak, we orang tak nampak. Berasa kata kita ni cim dah dengan bagai balas ni. Kita rasa kita boleh dah jaga hati kita daripada ria, daripada takabur, barulah kita we jadi kuduah kepada orang lain. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ning satu pengajaran kisah yang diriwayat di dalam hadis untuk mengajar kita selaku hamba dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang ikhlas. Apa dia boleh dibebaskan daripada ujian di dunia, di akhirat Allah Ta'ala janji syurga kepada mereka. Tapi di dalam hadis sahih Muslim menceritakan tiga golongan manusia
yang minta nak masuk syurga tapi Allah Taala pelacak dia masuk di dalam api neraka. Waliyazubillah min dzalik. Ni kejak hati belaka. Nah, 3 golongan manusia pula yang apabila mati nak tebus syurga dengan amalan dia, Allah Taala kata mung ni bohong. Dah buat amalan bukan ikhlas kerana Allah Taala. Kejak hati belaka ni. Sebab tu kita dia tak kena hati ni, kita takut jadi orang yang rugi. Nah, kita kena jadi orang labuk. Nah, apabila kita nak tebus satu perkara ni, dah cuba kita tengok 3 golongan manusia yang ikhlas dilepaskan mereka daripada ujian. Dan 3 golongan manusia yang tidak ikhlas, Allah Ta'ala humban mereka masuk di dalam api neraka. Waliyazubillah min dzalik. Golongan yang pertama, golongan orang alim, orang ada ilmu. Nah, yang disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, orang yang pertama orang ada ilmu, orang alim, duduk di dunia hebat dia. Nah, orang bakat kenal belaka dia. Dah kita duk puasa juga, kita orang ngaji ni. Dan insya-Allah Allah menjadikan kita daripada golongan orang yang ikhlas lillah kerana Allah Taala. Seorang orang alim, suara dia sedap, ilmu dia banyak. Ketika di atas dunia mengajar situ, mengajar sini, terimeh situ, terimeh sini, orang pakat pelawar belaka anak ke dia. Dah, orang pakat pelawar belaka dia, rumah situ, rumah sini. Kerana apa? Kerana suara sedap, dah ilmu banyak, terkenal dia, bersuhu dia, hebat dia. Dah apabila mati, nak tebuh amalan dia di depan Allah Taala untuk nak masuk syurga. Royak ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, hamba ni ketika duduk atas dunia ni, dah ikut orang pada hamba pergi selalu ngajar. Dah, kadang-kadang tak imam terawih jauh hamba pergi lagi. Dah, situ sini ngajar Quran, ngajar gotu, ngajar goning. Dah, patut amalan hamba ni berasa kata boleh dah nak masuk syurga ya Allah. Allah Ta'ala kata kan, mung ni pelawak, bohong mung ni. Dah, mu tak khabar kau kata malaikat kira kerana sentiasa bersama denganmu. Dan mung ketika duduk atas dunia, mung ngajar, mung jadi imam, mung ada ilmu, mung gikok tu gikok ning, tidak lain tidak bukan hanya nak termasyhur, terkenal di sisi mata masyarakat, di sisi mata manusia. Dan mung nak orang puji ya kata mu orang alim. Mung ni nak orang puji ya kata mu suara sedap. Mung ni nak orang wi anak ya nak tena orang hak jangan-jangan. Mung ni gitu, mung ni gini. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ilmu ni satu amanah bagi orang yang berilmu. Dah, dia kena pegang molek hati dia. Kalaulah hati dia gelecah bila, jadi seperti golongan manusia yang Allah Taala masuk mereka di dalam neraka. Dah, ngajar kerana nak orang puji, nak orang kata dia ni orang alim. Baca Quran, nak orang rakyat dia ni suara sedap, dah, nak orang puji, dah nak kepada pemperayuk dia, dah, ada juga orang kita ni. Dah, kadang-kadang buat satu perkara kerana nak kepada benda. Maka Allah Ta'ala kata, mung ni tak layak nak masuk di dalam syurga aku. Silalah mung masuk di dalam neraka aku. Waliyazubillah min dzalik. Ni golongan yang pertama. Amalan hati yang tidak ikhlas, Allah Ta'ala tidak akan memberi syurga kepada dia. Golongan yang kedua, golongan orang kedebel. Orang kedebel masalah juga. Nah, orang kedebel ni masa dulu ni masa perang. Nah, masa kita lah ni masa orang panggil kata itipun lah. Mudah-mudahan kata. Dah, golongan kedua kata, ya Allah, dah hamba ni ketika duduk atas dunia, dah pakat tolong belaka orang. Orang kalau balah gaang nama hamba gak orang berhenti selalu. Nah, rakyat kata nama hamba ni kedai besuk dah. Dah, kalau ada benda pasal mana tak clear hamba pergi, dah hamba pergi cara. Dah, nak rakyat kata kedai bes hamba ni kalau dalam perang gak bunuh orang, tikar orang. Dah perang ni nak akid darah Islam. Tapi tujuan apa? Tujuan nak orang kata hebat dia ni. Dah berani dia ni. Oh kedebel dia ni. Tak ada dah orang kalau ada masalah kita pergi cari dia. Dah kalau kat dalam tempat-tempat pejabat, tisbang apa, tak ada dah orang lain kita nak cari dia. Dah mana? Nah, sabit tu kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sifat kedebel ni kalau tak kena cara, Allah Taala bubuh di dalam neraka. Nak tebus syurga Allah Taala tak boleh. Oleh kerana apa? Tidak ikhlas untuk manusia puji dan angkat martabat dia. Jadi orang kedebel, jadi orang besar. Bukan kerana takut, tawaduk, tolong orang lillah kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, mung tak layak nak masuk syurga aku. Persilalah kamu masuk di dalam neraka. Waliyazubillah min dzalik. Ini golongan yang kedua, amalan hati yang tidak ikhlas, hanya semata-mata nak bersuhu di mata kaca masyarakat. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Golongan yang terakhir manusia yang suka bersedekah. Sedekah ni pun
Dah, golek kita sedekah belaka. Dah, tak kira kaya sesak dah. Biasa sedekah belaka hak kita ni. Cuba kita tengok. Orang yang suka bersedekah apabila mati nak tembus syurga, Allah Taala tak wi masuk syurga, wi masuk neraka. Balah mana dia di atas dunia? Dia mengadu juga dengan Allah Taala. Tuhan, ya Allah, aku ni duduk atas dunia mula. Dah, ikut orang nak minta tolong aku wi belaka. Dah, di rumah aku ni orang mari sokmo. Dah, aku wi makan sokmo kau orang. Dah, ke rumah orang, ke mana, kampung mana, kalau nak makan ni, nak gapo, nak pitih, nak minta tolong, hamba tolong belaka. Dah, hamba tak biasa partisip. Tapi kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, buat-buat dah, perih-perih dah, kedebel-kedebel dah, tapi hati tak ikhlas, menjadi manusia yang rugi. Muflih amalan dia, hanguh amalan dia. Sebab Allah Ta'ala tak terima bukunya, hati dia tidak ikhlas. Sabit tu kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala kata mung ni sedekah oleh kerana nak uya kata mung ni duit banyak. Dah, mung sedekah masa atas dunia nak uya kata mung tu kaya. Dah, mung sedekah tu kerana mung nak bertewah dengan orang, nak uya tengok kata demon ni tak gerak. Dah, demon ni tak gerak cetong lah demon ni. Dah, duit pitih belana pun tak wi, tak supang hamba. Nak gapo? Makan hamba bayar. Dah, nak pitih orang tu wis 100 hamba wis 1000. Untuk nak menunjuk-nunjuk. Dah, bukan ikhlas kerana Allah Taala. Untuk nak merendah ke orang lain daripada dia. Allah Taala kata mung tidak layak masuk syurga aku. Persilalah kamu masuk di dalam neraka. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, cuba kita tengok. Golongan yang pertama, golongan manusia yang ikhlas. Di dunia Allah Taala lepas mereka daripada ujian. Golongan yang kedua, golongan yang habis dah duit, wi ka orang. Dah, balah gomo pereh, letih beri dah. Dah, buat belaka dah amalan tu. Dah, golongan yang ketiga, golongan yang orang alim baca Quran, ngajar situ, ngajar sini. Dah, minyak motor tak tahu banyak mana dah habis. Minyak kereta tak tahu banyak mana dah habis. Soro ni kena makan air ni saya madu sama. Dah, buat habis cekak dah. Apabila mati, hanguh amalan dia, Allah Taala tak terima. Dah, buku gapo? Buku hati dia tidak ikhlas. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, satu hadis yang saya baca, dah, man ta'allama ilma mimman yubtagha bihi wajhullah azza wajal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat dia. Dah, kita nak kecek sikit buku hadis-hadis ni. Dah, satu kalimah supaya kata ucapan. Nah, supaya kita duduk di dalam masjid ni, dah, saya ngajar, dah, pok kita bakat dengar belaka dalam masjid ni. Ni dia panggil hadis. Dah, hadis Nabi sebab tu. Dah, hadis Nabi, Nabi terima wahyu daripada Allah Taala, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sahabat bakat dengar belaka. Tu dinamakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, pak kita ni orang kecek ni hadis juga tapi bukan hadis Nabi. Dah, hadis ni banyak, hadis palsu, dah, hadis yang tidak membawa kepada faedah, hadis bohong, ada juga orang ngajar bohong. Dah, tak tahu kata gapo kecek. Dah, ikut nak wayak, ikut nak tobek ada juga. Dah, apa boleh nak pergi dak? Tak boleh. Dah, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kecek wahyu daripada Allah Taala sampai kepada sahabat, sahabat jaga hadis dia. Dah, percakapan Nabi tu dipanggil dinamakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sahabat, kalau ketika Nabi sampai wahyu dia, dah, perkataan Nabi yang keluar daripada lidah Nabi, lisan Nabi, dah, sahabat pakat duk dengar. Di dalam masjid ada Abu Bakar, ada Umar ibn Khattab. Dah, supaya kita duk dengar ni. Ada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin. Dah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dah, sahabat bakat duk dengar belaka, Nabi duk kecek. Lepas tu sahabat dia jaga perkataan Nabi. Dah, jaga untuk apa? Untuk umat akhir zaman. Sebab itulah ilmu Allah Taala. Kalau kita nak faham hadis, dah, hadis ni dijaga oleh para sahabat dan juga Allah Taala jaga sampai ke umat akhir zaman. Sebab itu kita nak faham ilmu ni dia tak payah. Allah Taala akan mempermudahkan bagi orang nak menuntut ilmu. Tapi hak kita naknya man ta'allama ilma. Bagi golongan manusia mana tak kiralah mempelajari ilmu Allah Taala, mempelajari ilmu agama. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Dan seorang hamba yang belajar, dia tidak akan pergi mengaji, dia tidak akan pergi ke masjid untuk mendengar pengajian, dia tak ada akan pergi situ, tak pergi sini, kecuali dia ada pemperayuk dia. Pemperayuk apa?
untuk dia mencapai cita-cita dia di atas dunia. Orang balas ni lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Nabi kata orang yang tidak ikhlas, ni Nabi pesan kepada kita. Tadi kita dengar pengajian persuk pekan daripada 3 golongan manusia yang ikhlas dan juga 3 golongan manusia yang tidak ikhlas. Nabi pesan kepada kita umat akhir zaman, satu hadis yang diriwayat di dalam hadis Sunan Tirmizi, dan kepada kita umat akhir zaman, sebelum daripada kita nak mari ngaji, dan sebelum daripada kita nak mari di masjid, dan kita kena ikhlas hati kita. Bukan kita mari masjid kerana gapo nak uya reti nak kata rajin habis kita ni. Dah, tak pergi ikut lain dah. Dah, pergi sejid ni tak apa. Ikut aben nak adik we belaka. Tak boleh juga. Dah, kalau kita pergi ngaji kerana bini kita. Dak pun duduk rumah kata, orang lain pakat pergi ngaji belaka. Aben tak pergi katik ke? Bobel gitu, bobel gini serabut Dah, duduk rumah orang reti nak wahi bobel mari ngaji. Dah, mari tu mari dak. Dia tak ikhlas saja amalan kita. Dan sabit tu buku hati ni buku penting bagi manusia. Dia tak kena hati, tak kena segala-gala. Dia tak kena hati, rugi segala-gala. Sabit tu tanam molek. Dah, mari dah. Dah, lontun dah. Dah, tapi jangan jadi lontun yang rugi. Tidak memberi manfaat kepada kita selaku hamba. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Hadis Nabi mengajar kita, jangan kita mempelajari ilmu, tak kira lah gapo-gapo pun, kecuali untuk pemperayut kita sendiri. Bukan lillah kerana Allah Ta'ala. Nabi kata orang balas ni, dia tidak akan bahang-bahang syurga. Apatah lagi dia nak masuk syurga Allah Ta'ala. Bang tak bang dah. Dah, kalau kita kat lalu kot kampung bang gula, dekat dah tu. Nah, bang tu makna kata ada orang duk gol lah. Dah, pergi ikut depan sikit yang mata, wadu dulu mari makan nasi. Bertemu dah. Dah, apa kalau orang tak bang langsung? Dah, kita duduk bawa motor lalu 3 terik, orang lain pakai bang belakang kita duduk. Dah, sampai satu ketika orang kata, tak pergi makan ke gula umur demo tu. Kita tak bang, demo tak padah kita. Dah, apa orang lain bang belakang, ni nak ayat kata bang ni. Dah, kalau kita tak bang dah nak makan tu tak sekecek lah. Dah, sampai tu syurga sebab tu, dah bang main syurga wangi kita tak bang dah nak masuk lebih lagi. Sampai tu kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadilah kita manusia yang laba, yang tidak rugi. Jadilah amalan kita amalan yang ikhlas, amalan yang boleh kita tolong dengan Allah Ta'ala. Apabila kita bangun semaya malam, dah kita tengok, cik tengok, ya Allah, dah anak ambo sore ni, dok agak dia anak jatuh. Dah nak jadi punam dalam sangkum, nak jadi punam dalam masyarakat, nak jadi anak yang soleh. Anak yang mana Nabi SAW pesan kata, tidak ada harta yang kita tinggal yang menjadi manfaat, syafaat, jariah bagi kita kecuali waladun soleh yad'ulah. Aku nak ni sore ni anak aku jatuh ni, Tuhan nak buat balas mana dia ni jadi orang soleh. Dah, aku ni mikir tengok. Besok dia buat balas tu boleh nak ngaduhan dengan Allah Ta'ala, tak salah. Dah, janji kita dengan Tuhan. Dah, Tuhan sentiasa bersama dengan orang yang suka minta. Allah Ta'ala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nabi SAW pesan kepada umatmu, dah, Allah Ta'ala ni idza sa'alaka ibadi, apabila ada hamba aku hang nak minta, dah, nak ngaduha, fa inni qarib. Dah, Nabi gajar kita ni umat akhir zaman, Allah Ta'ala sentiasa dekat hampir dengan kita. Kita ni berasa kata Allah Ta'ala jauh. Allah Ta'ala ni tahu semua. Nah, hamba mana nak minta, aku duduk dekat dengan dia. Bermakna kata, hamba mana yang tak sem minta, tak sem ngaduha dengan Allah Ta'ala. Dah, erti kata Allah Ta'ala jauh dengan dia. Ning satu tawaran kepada semua perekat manusia. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira jadi tok nebel, tak kira jadi tok meneh, tak kira jadi naik obata, tak kira jadi orang kelaut, tak kira jadi orang jual sayur. Semua perangkat manusia sekiranya suka minta, suka ngaduha dengan Allah Ta'ala, Nabi kata Allah Ta'ala sentiasa dekat dengan dia. Dalilnya Allah Ta'ala sendiri mencerita di dalam Quran kata, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan sentiasa memberi kepada manusia yang nak minta. Aku sentiasa nak beri pertolongan kepada manusia yang minta pertolongan. Makna kata kalau kita tak minta, Allah Ta'ala jauh dengan kita. Kita minta bila? Allah Ta'ala dekat dengan kita.
Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Bab mitok ni, nah ramai pakak duk tanya soalan kata, kita ni, nah mitok sokmu, dah bangun semaya malam sokmu, dah duk nak go tu nak go ni, tapi bapa tak leh. Nah, siapakah hari ni Allah Taala tak bui lagi? Allah Taala kata ujibu da'watad da'i idza da'an. Dah bagi siapa minta aku nak bui. Pasal kita tak leh? Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Allah Taala ni kasih kepada hamba dia. Siapakah nak bui satu perkara, dah takut manusia apabila boleh benar hak tak ada gamuk dia minta tu, buat jadi dia jadi manusia yang takabur, dah manusia yang lupa Allah Taala. Jadi Allah Taala sekat mula lagi dah. Dah tunggu nak win mana apabila dia mati esok-esok. Dah Allah Taala tangguh permintaan dia untuk dibalas di hari akhirat. Dah tapi kita tak tahu. Sebab itu kita kena bertawakal jadi 100% kerana Allah Taala. Serah diri. We jadi kana? Minta dah ni. Dah nak jadi orang kaya tapi tak kaya lagi. Dah nak malas bangun Tuhan aku ni nak kaya. Dah tapi siapakah hari ni tak kaya lagi? Dah aku ni nak pakai kereta tu kereta ni tapi duk pakai motor lagi ni. Wana Allah Taala tak bui. We jadi manusia belah mana? Manusia fikir kata kalau aku boleh ni boleh jadi. Dah aku sombong boleh jadi. Nah, kadang-kadang aku duk sesok ni orang pakak sukalah. Dah boleh duk ngademo tu duk ngademo ni. Dah orang panggil bakar lagi, orang panggil tolong situ pergi, kota royong pergi. Boleh jadi kalau Allah Taala wi aku kaya aku tak ada masa. Dah boleh jadi aku kalau kaya gak aku duk sore dah nak wi kat orang wasa saya. Dah wasa kedeku. Dah boleh jadi. Tapi minta dengan sebab Allah Taala akan balas kita ketika hari kematian kita. Dah kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Yakinlah kata Allah Taala tidak menzalimi permintaan kita. Dah cuma Allah Taala sayang kepada kita. Dia nak bui, dia tengok kepada tubuh badan kita. Sekiranya masuk dengan kita, dia bui selalu dah. Sekiranya tak masuk lagi, dia tunda dulu sebentar. Sebab apa? Saya takut kita ni jadi manusia yang murka. Ninglah nak ayat kata manusia ni kalau dia teni dia mikir jadi orang cidik pergi hati molek, dia tidak akan menjadi manusia yang rugi. Lapo sokmu? Dia tak ada pitih pasal ni. Nah, kekayaan ni bukan segala-galanya. Nah, orang kaya orang miskin supo ya kalau hati teni, dah itulah orang panggil orang yang paling lapo duduk di dunia dan di hari kematian dia. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Hak kita naknya di dalam satu kerati ayat dalam surah Mudaththir Allah Ta'ala berfirman di dalam qiraat dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ayat qiraat menggambarkan kita selaku manusia apabila ditanya ahli neraka. Ahli neraka ditanya, ahli neraka bapa masuk neraka? Berasa nak tanya juga. Dah buat amalan gapo Allah Taala buh mung dalam api neraka. Dah jawab ahli neraka kata, balah mana? Lam naku minal musallin. Dah ketika aku duduk atas dunia aku tak semaya ya Allah. Dah kalau sebut atas semaya gak berasa kata malah, dah berasa kata tak sih. Dah berasa gitu, berasa gini. Kalau ayah suruh anak semaya agak, ayah semaya dululah. Dah ayah tua dah, esok lusa dah nak mati. Dah awal tak apa muda lagi. Dia buat gitu. Nah, supaya nyawa duk tangan dia. Nah, nak ayah kata ayah semaya lah. Dah awal nanti kau semaya kau tua nu. Sabit tu kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jawab pe ahli neraka apabila ditanya sebab apa masuk neraka? Yang pertama, kriak dengan semaya. Tak sih semaya. Patisik semaya. Tinggal semaya. Golongan yang kedua, walam nakunu ta'imul miskin. Bapa masuk neraka? Oleh kerana ketika di atas dunia harta banyak. Nah, duit pitih belana, tapi jadi orang bakhil. Balah mana orang bakhil? Orang kedekut. Balah mana orang kedekut? Tak suka makan kat orang. Dia kadang-kadang sedekah ni dah. Cabut dalam beg itu kadang-kadang siapa nak cari duit kertas. Cabut terlekat ambil duit keleng adi lah 5 kut adi. Dah ni orang bakhil. Sebab itu orang bakhil tapi bui juga. Masalah orang yang dimasuk di dalam api neraka oleh kerana benci kepada amalan sedekah. Tidak memberi makan kepada orang yang membuntu makan ni dan juga pertolongi. Dah kita kena mancai kata kita duduk dalam pihak mana kita ni. Dah
Kalau kita duduk balas serupa dengan orang duduk lapis neraka, kita kembalilah ke jalan Allah Ta'ala. Kita kena faham kata, tak wi makan kat orang ni masuk neraka juga. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Hak kita duk puasanya yang pertama, yang kedua, berasa kata gamar lagi. Hak ketiga ni duk puasa. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Jawab ahli neraka, bapa mu masuk neraka dengan sebab ketika duduk atas dunia tak ada cuknya dia. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Orang royak kanan kita pergi kanan. Orang royak kiri kita pergi kiri. Orang royak kata tak usah ngajilah dengan demo tu. Demo tu ngajar tak jadi. Demo tu ngajar ilmu sesat. Kita pun sesat katik. Kita tak tahu kata sungguh kedok Pergi dengar dulu kak. Demo kata ya tu mata buta sebelah. Buta sebelah katik. Kabar-kabar desa boleh tengok dua-dua mata. Sabit tu kata orang kalau duduk sandar nyakuk dengan orang, cuknya tak ada dalam kehidupan dia. Turut belaka. Orang panggil turut buta tuli. Tak tahu kata cerak sungguh. Pada sekat tu. Jangan duduk kesaing dengan demo tu mengaruk. Kita nak akid tu yang so. Kadang-kadang kita sign ke. Sign kita main royak atau kahwin ni. Berasa nak lontun dengan orang nama Mamat misal. Berasa kata nak nego sekali dengan dia apabila kita pergi periksa sign kita kata jangan nego dengan Mamat tu. Halang. Tak boleh kelipar duit pitih. Makan. Kita pun dengar pak tu berhenti sekat tu. Tak ada tabayun kita, tak ada kecik, tak ada tanya orang lain. Boleh jadi dia kecik sebab dia deki. Takut kita lontun dengan orang nama Mamat maju pak kita. Boleh jadi. Supaya juga dengan ilmu Allah Ta'ala. Kita dengar dulu kan. Kita ada pendirian kita ni. Allah Ta'ala wiakar supaya belaka. Tak ada pihak ada akar sambrang belaka kita ni. Akar hatullah belaka. Sore. Telinga dua cuping belaka. Tak ada orang ada telinga sebelah. Dia takut apa kita dengan ngaji. Kalau orang kata jangan kita dengar ya tu mengaruk, ya tu mengajar. Kita dengar dulu. Hidayah Allah Ta'ala dengan siapa-siapa pun boleh belaka. Nabi sendiri nak hidayah kepada darah yang tak kuasa. Sebab hidayah daripada Allah Ta'ala. Tapi Nabi ni amal dia nyapa saja. Nak boleh tak boleh serah kepada Tuhan. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tu hak kita naknya pendirian kita. We kemah. Jangan jadi ahli neraka apabila mati dimasuk ke dia di dalam neraka oleh kerana tak ada cuknya dia. Dia tunggu orang buta tuli. Orang kata gitu, orang kata gini. Salah. Kena. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Hak ni hak kita duk puasa. Hak ni hak kita duk takut. Sebab itulah kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Pada malam ni ambillah pengajaran daripada pengajian kita. Yang pertama je, kita menjadi manusia yang utuh, yang laba dunia akhirat seperti gulungan yang diuji di dalam gua. Buat amalan kita dengan Allah Ta'ala. Bangun sembahyang malam, boleh nak babel, boleh nak mengadu, boleh nak minta, ikut. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Dalil ada belakang dengan kita, kata Allah Ta'ala dekat dengan kita. Lepas tu dalil kata boleh nak mengacung, mengadu, nak toron dengan Allah Ta'ala seperti dengan kisah yang disebut di dalam hadis Sahih Bukhari. 3 golongan manusia yang dilepas ke ujian daripada uji yang diuji di dalam gua, Allah Ta'ala lepas dia di dunia dan juga di akhirat. Dan kita jadi manusia yang ikhlas 100% kepada Allah Ta'ala. Dan jangan jadi manusia seperti golongan yang ketiga ataupun golongan yang kedua. Ada ilmu tapi hanya nak jadi terkenal di mata kaca masyarakat. Nak usaha, nak orang puji, nak orang kata dia seorang sedap ilmu banyak, nak orang kata dia orang gedebel, nak orang kata dia ni orang banyak pitih, suka bersedekah. Apabila nak tutup syurga Allah Ta'ala tak masuk syurga. Ning nak mengaji, nak mengenal hati kita untuk menjadi manusia yang laba dan ikhlas lillah kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita menjadi manusia yang ada pendirian. Kita jangan tunggu walaupun gelap pergi semata. Dan mengatakan kita belum jatuh dalam rebel ko, dalam baruh ko, orang tengok kita suruh pasal pelita ke gapo kita tak turut, dah turut gelap gitu. Kabar-kabar pun masuk dalam baruh ko, dalam benih padi, benih sawah ko. Sebab itu pendirian penting bagi kita selaku manusia untuk kita jadi manusia yang ikhlas dan juga laba dunia dan juga di akhirat. Aktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah.